Mati. Kenapa kita nak bercakap tentang soal hati mati, soal hati yang bermasalah macam ni? Sebab kalau kita nak kaitkan balik dengan tajuk-tajuk yang kita bawakan, keratan-keratan akbar yang kita bawakan, kita lihat kebelakangan ini kes-kes penderaan, kes-kes jenayah ini tragis sekali kan. Dengan tikam berbelas kali, 19 kali tikaman dikelar dan kelar sebagainya. leher disebabkan oleh cemburu. Dan hari ini tengok dilanggar, ditikam bekas kekasih teman wanita akibat ataupun bahananya cemburu. Yep. Jadi ini memang pokok pangkalnya soalnya ialah soal hati. Kan. Hati itu mati. Kalau ikut hati sangat itulah jadinya. Kan? Jadi kita nak bincang. Kita bersama dengan pensyarah Akademi Pengajian Islam UM, Ustaz Dr. Lokman Ibrahim, untuk kita bercakap tentang soal hati ini. Assalamualaikum Ustaz Wahid, Doktor. Assalamualaikum. Ya. Sihat Doktor? Alhamdulillah. Hati baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kena baik-baik hati selalu kan? Okey. Kita nak kupaslah, kita nak sentuhlah tentang persoalan insan sekarang ni. Wah, bunyi dia tu macam besar sangat ni, persoalan insan ni, di mana hati ni kompleks kompleks sangat. Jadi banyak masalah yang dikaitkan dengan kejadian-kejadian sekarang ni. Macam mana ceritanya? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Zulan Hani. Muslimin muslimat sidang penonton rahmat Allah sekalian. Sebenarnya bila sentuh soal hati ni dan kalau kait dengan masalah jodoh dan seumpamanya dan isu-isu yang berkaitan dengan suasana semasa ni, yang pertama sekali kita kena menerima bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia ni dengan hati, dan dalam soal yang berkaitan dengan jodoh dan seumpama ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menjadikan manusia berpasang-pasang. Maknanya mesti ada lelaki dan mesti ada perempuan. Jadi kalau seorang lelaki suka kepada perempuan, itu biasa. Orang perempuan suka lelaki pun biasa. Yang luar biasa ialah orang lelaki suka lelaki, ataupun lelaki perempuan suka perempuan, itu luar biasa. Jadi maknanya ini perkara biasa yang Allah jadikan kepada umat manusia. Maka dengan sebab itu, pengurusan soal hati dalam masalah seperti ini, dia perlu diuruskan dengan cara yang betul. Maksudnya mengikut lunas-lunas dan norma-norma yang sepatutnya. Tapi persoalan kita kan, apa yang sudah berlaku dalam masyarakat kita sampaikan hati kita jadi keras sampai macam tu, sampai sanggup kita sembuh racun dalam mulut isteri, sanggup kita kelar leher bekas teman wanita dan contohnya begitulah kan, isteri yang mengandung dan sebagainya. Jadi begini Zulan Hani, muslimin rahmat Allah sekalian, sebenarnya dalam hadis yang sahih menyebutkan bahawa manusia ini di alam ruh lagi. Allah jadikan semasa alam ruh itu, ruh akan berkumpul sesama mereka. Bila mereka boleh bersama, duduk sekali. Tapi bila tak boleh, maka ruh ni akan pergi tempat lain. Maknanya pada alam ruh sudah begitu keadaan. Jadi manusia ini Allah Subhanahu Wa Taala bersifat demikian. Maka pada masa tersebut, apabila berlaku masalah-masalah, kita kena ingat pertama sekali memang sifat ruhnya begitu. Jadi bila dijadikan jasad manusia ini, maka terjadi perkara yang samalah. Cuma mereka perlu ingat bahawa apabila berlaku masalah-masalah tersebut, dia perlu diurus dengan cara betul. Misalnya, yang pertama sekali, setiap manusia akan menghadapi masalah, musibah ni perkara biasa. Bukan bermakna apabila diuji ada masalah, Tuhan tak sayang aku dah tu. Tak. Semua orang lain okey, aku je masalah. Baik, cakap-cakap seperti itu sebenarnya memang tak boleh diterima dan salah. Kenapa? Kerana kalau nak cek masalah, ujian, kesusahan, orang nombor satu agak-agak susah apa, dia paling payah, paling susah sekali. Agak-agaknya berdepan dengan masalah dan kepayahan. Mestilah Nabi kita. Ya, betul sekali. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia paling teruk sekali diuji, susah oleh Allah. Siapa dia? Nabi. Allah tak sayang Nabi ke apa?
Kita nak cakap tak boleh. Tapi Nabi adalah orang yang paling dekat dengan Kekasih Allah. Kekasih Allah. Rasulullah itu orang paling dekat dengan Allah Subhanahu. Tapi rupanya dia paling teruk. Jadi bila kita ingat begitu, makna ringan sikit rasa susah tu kan. Maksudnya kalau kita ni diuji, kita disayang lah. Iya, memang begitu kaedahnya. Manusia yang paling banyak diuji itulah paling disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan pelik dengan masalah. Soalnya Doktor, soal dia kan, bila kita diuji ni, kita tak boleh nak menerima ujian tu. Itu yang kita buat perkara-perkara yang di luar. Tapi apa pun sebelumnya, kita nak war-warkan talian kepada anda. Kiranya anda ingin berikan respon balasan tanya soalan kepada tetamu kita, anda boleh hubungi kami sekarang 0322828578 atau 0322828579. Ni mana-mana yang jiwa kacau, ada masalah jiwa, masalah hati pun boleh telefon sekarang ni. Sekarang kita melihat di mana keadaan, di mana statistik pun ada menunjukkan bahawasanya rakyat, saya rasa seluruh dunia lah mungkin sudah makin lama tu tercabar dengan keadaan semasa sampai dia terganggu emosi, ada yang sampai tahap murung. Ini cukup berbahaya. Ini persoalannya. Sekarang ni bercakap balik tentang soal hati tu tadi. Apabila soal hati, kita pilih soal jodoh. Contohnya kita tengok kes baru-baru inilah. Kita tidak mahukan seseorang itu, tapi seorang itu nak sangat dengan kita. Tapi disebabkan kita kena terima ketentuan takdir, jodoh pertemuan itu di tangan Tuhan. Apabila tak boleh terima hakikat tu yang menjadi masalah, yang isu-isu yang kita lihat berlaku itulah. Ni soal hati ni, kembalilah betapa kompleksnya soal hati. Ya. Nah, dalam kita kalau bila kita sembahyang Zul ni kan, hujung tu ada satu doa sunat dibaca. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati. Siapa dia yang bolak ni? Ini Allah punya kerja. Maknanya supaya Allah tsabbit qulubana ala dinik. Allah menetapkan hati kita terhadap perkara agama. Jadi bila Allah tetapkan begitu dengan perkara agama, insya-Allah kita mudah, ringan sikit nak terima perkara itu. Oleh kerana sekarang masalah besar yang menjadi isu biasa, ramai sebenarnya di kalangan orang awam, walaupun bukan semua tapi ramai Ustaz tahu ini, yang tidak semayang sebenarnya. Itu asas. Jadi bila tidak semayang, macam mana hatinya akan terisi dengan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila hati yang tidak terisi dengan hubungan dengan Allah, maka apa berlaku? Bila terima musibah, ujian sikit. Bila kekasih dia tak nak terima dia rasa hidup tidak berguna lagi. Lebih baik mati daripada hidup. Macam-macam lah. Jadi dengan sebab itu, sebenarnya kekosongan jiwa itu perlu diisi. Isi mula-mula sekali ialah isi dengan perkara-perkara yang sembahyang. Perkara tentang bacaan Al-Quran. Perkara tentang zikrullah. Itu mula-mula sekali kena isi dalam jiwa. Orang seperti ini insya-Allah, nanti kita satu kisah Khansa yang amat menarik, masya-Allah. 4 anaknya meninggal syahid di jalan Allah. Tapi apa Khansa ini, kira jiwa itu dah habis, orang paling dia sayang semua sekali sudah meninggal. Tinggal dia seorang atas muka dunia ini. Maknanya rapat dia sudah tidak ada. Tapi bagaimana dia kata kepada anak-anaknya ini yang telah syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana telah isi kekosongan jiwa itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama sekali Ustaz nak letak poinnya ialah sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Itu nombor 1 punya cerita. Baru orang kata tu boleh mententeramkan hati dan jiwa ni. Baik, kita sebenarnya ada pemanggil yang ingin bersama dengan Ustaz Doktor. Kita ada siapa di talian? Hello. Nama saya Wazir bin Abdul Hamid. Cik Wazir, silakan dengan soalan. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Saya agak tertarik dengan isu hari ini dan juga masalah yang berlaku pada rakyat kita sekarang ni. Cuma saya ada terlibat dengan program-program belia dan remaja. Baik. Cuma saya nak mohon pandangan Ustaz, kerana bila permasalahan yang berlaku sekarang ni bukan sekadar masalah jiwa yang memberontak, tetapi jiwa yang kalau kita katakan sebagainya bukan dikawal oleh konteks manusia sempurna. Maksudnya remaja-remaja ni diterlibat dengan unsur-unsur lain, antaranya macam rangsangan dadah yang menyebabkan mereka bersifat dan berlaku seperti yang seorang yang sangat kejam dan jahat. Jadi bila kita terlibat dalam program-program bersama dengan mereka dan kita tahu sebenarnya masalah yang lain yang berlaku. Jadi apa pandangan Ustaz? Bukan sekadar kisah macam tadi kita melihat apa yang Ustaz cakap tadi berkenaan masalah jiwa orang yang rosak, tetapi bagaimana
konteks yang lebih menyeluruh yang untuk dipengaruhi kita sebagai oleh masyarakat dalam nak menyelesaikan masalah seperti itu. Terima kasih Cik Wazi. Baik. Kita ada seorang lagi. Hello, Cik Nur. Assalamualaikum Cik Nur. Hello. Ya Cik Nur, teruskan. Ya. Saya Nur dari Bali. Saya nak tanya sikit tentang Ustaz ada cakap tentang hati dan jiwa ni kan. Saya ni berpoligami. Tetapi madu saya ni seorang yang tidak menerima poligami, tetapi dia melakukan semua perkara wajib, solat, puasa apa semua dan semua yang sunat, yang segala perkara sunat, ya. Semua dia buat, amalan sunat, amalan wajib semualah kan. Daripada apa yang suami dia ceritakan. Tetapi malangnya dia tidak menerima poligami ini sehingga sanggup mendoakan supaya suami dia mati agar madu dia tak dapat dan dia pun tidak dapat suami dia. Biar Allah saja. Bagaimana kita nak cakap jiwa dia? Adakah hati dia mati ataupun macam mana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Okey, baik Puan. Thank you. Okey, baik. Persoalan daripada Cik Wazi tadi. Saya baru nak tarik Ustaz ke arah itu kan. Kita melihat situasi yang berlaku baru-baru ini juga yang dikelah lehernya itu seolah-olah lelaki tersebut dipengaruhi oleh benda asing. Ya. Jadi sebenarnya apabila dia dipengaruhi oleh dadah, pil kuda dan seumpamanya itu memang tak terkawal lah dia kerana itu di luar kawalan. Ya, sebab orang yang kalau dia merempit sekalipun biasa dia makan itu dulu. Sebab itu dia tak ada ketakutan lagi dah. Dia tak sadar lagi dia punya. Baik, jadi Ustaz menyuruh kepada kita bersamalah supaya kita bersama-sama peringkat Ustaz cara menasihat ini, peringkat bagi pihak-pihak berwajib melakukan tugasan dengan sebaik-baik mungkin. Berikhtiar dan berusaha lah. Kerana dia bukan diperbetulkan satu cara saja, bahkan dia akan merangkumi beberapa perkara yang lain, melihat pelbagai sudut. Jadi walau macam mana pun orang seperti ini kita kata mereka ada harapan ke tidak untuk diperbetulkan. Sebenarnya sebesar mana kesalahan dalam Islam walaupun ada balasan tetapi masih ada ruang untuk diperbetulkan. Contoh mudah begini Zulani, biasa dengar kisah Bani Israel yang membunuh 99 orang. Satu orang yang jahatlah, bunuh 99 orang. Dia jumpa seorang ulama, seorang alim, abid, dia kata, boleh tak aku taubat? Lalu katanya si abid ini, apa kesalahan kamu? Aku bunuh 99. Oh, tak boleh, tak boleh. Oh, bila tak boleh, macam tu aku cukupkan 100. Dibunuh jadi 100. 100 orang. Jadi bila begitu, dia pun hati masih resah lagi, gundah dia ini. Pergi cari orang alim lain, cari-cari jumpa satu orang lain, dia kata, boleh tak aku taubat? Dia kata, boleh, Allah sentiasa menerima taubat. Tetapi apa dosa kamu? Bunuh 100 orang. Allahumma, dia kata. Tapi tak apa. Syaratnya ialah kamu pergi bertaubat, kamu tinggal tempat ini. Sebab tempat ini tempat yang jahat bagi kamu, maksudnya kalau duduk kat rumah dia kena hijrah. Kalau duduk kat rumah tu dia buat dosa je, kerja kawan-kawan dia ramai, hisap dadah apa semua, maka dia kena hijrah. Hijrah inilah yang telah menyebabkan dia mati di tengah jalan. Tentang soal hati jangan dipaksa tadi. Kita cerita tadi tentang perjalanan mana cerita yang belum kehabisan tadi tu. Jadi apabila orang yang bunuh 100 orang ni, dia disuruh hijrah. Jangan duduk tempat tu, kan tempat tu akan menyebabkan kamu buat balik. Kalau isap dadah balik, bunuh orang balik. Jadi hijrah. Bila hijrah, ringkas cerita, mati tengah jalan. Belum sampai. Datang 2 malaikat bergaduh. Ini masuk neraka, masuk syurga ni. Malaikat yang azab ni kata, masuk neraka lah kerana bunuh orang je kerja, buat baik tak pernah. Lepas tu Allah utuskan satu orang malaikat lain yang mana menyelesaikan perkara tersebut, iaitu ukur jarak. Mana lagi dekat. Bila diukur rupanya jarak ke tempat hijrah itu lebih dekat, maka diambil menjadi ahli syurga. Jadi jangan pula ambil kesimpulan mudah, tak apalah kita bunuh orang, lepas tu kita taubat hijrah. Tidak begitu. Maksudnya sekarang ialah kalau kita nak bertaubat, nak kembali kepada jalan betul, kena berpisah daripada tempat asal kita kepada tempat yang lebih baik. Baru itu caranya. Okey, baik. Kita menjawab soalan Puan Nur tadi. Ringkas je. Untuk Puan Nur, sebenarnya apabila disebut tentang isu berpoligami apa semua ni, jadi dalam hal ini Ustaz nak jawab dengan kisah konsat tadi. Kita rasa kita macam kehilangan orang yang paling kita sayang. Kalaulah betul dia berdoa begitu, maka kita
wa anta'fu aqrabu littaqwa, memberi kemaafan itu lebih besar. Katakanlah lebih teruk lagi kita diuji oleh Allah, iaitu hilang semua sekali. Suami pun tak ada misalnya. Maka Khansat telah kehilangan 4 anak dia yang dikasihinya. Tapi apa dia cakap kepada anak-anak yang telah meninggal? Dia pergi ke kubur anaknya. Dia kata, Alhamdulillah, maha segala puji bagi Allah, syarafani biqatlihim, memuliakan aku dengan kematian mereka. Wah, ini kata-kata yang cukup hebat dalam syair Khansat. Asa arju an yajma'ani, arju min rabbi, aku harap Tuhan aku akan mengumpulkan aku bersama mereka dalam syurga, fi jannatin na'im, dalam syurga nanti insya-Allah. Sebab apa? Sebab kita atas muka sekejap aja. Tapi di akhirat Allah abadan selama-lama, tidak ada had. Jadi 60-70 tahun Ustaz suka ringkaskan, iaitu usia 60-70 tahun berbanding satu akhirat. Al-Quran cerita satu akhirat 1000 tahun. Berbanding 1000 tahun itu barulah jaraknya 90 minit sahaja atas muka dunia. Berbanding di akhirat. Tak percaya sebab buat kalkulator lepas tu. Baru 90 minit. Jadi maknanya bersabar di sini atau menahan kesihatan di sini untuk mendapat kebaikan di sana, wah, amat berbaloi sebenarnya dengan jadi kena redha dengan apa yang berlaku, kan. Insya-Allah. Ikhtiar dan urusan insya-Allah. Buka hati kita untuk menerima dalam konsep masalah berpoligami ini. Itu mungkin perlu diperjelaskan lebih lagi lah. Okey, baik.